Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita telah selesai daripada menunaikan ibadat puasa pada hari yang pertama. Dengan harapan hari yang pertama ni kira hari yang terbaik ni, yang boleh kita buat, yang boleh kita amalkan dalam puasa kita. Mudah-mudahan tidak ada benda-benda pelanggaran sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi yang telah kita baca malam tadi, iaitulah tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan pada hari ini. Para jemaah sekalian, dalam perbincangan kita, tazkirah ringkas kita ni, soalannya limaza syuri'as siyam? Kenapa Allah syariatkan puasa? Ini soalannya ringkas. InsyaAllah jawapan pun ringkas juga. Kalau kita tanya kenapa disyariatkan puasa, banyaklah orang nak kait dengan puasa ni dengan tu dengan ni. Jawabnya falillahi fi syar'ihi asrar. Allah SWT dalam perundangan dia, dalam syariat dia ada rahsia. Ada kalanya rahsia ini terdedah kita boleh tahu, dan ada kalanya kita tak tahu. Dan dalam hukum hakam yang Allah syariatkan ke atas kita, ada hikmah yang tersendiri dalam semua perkara. Kalau kita mula dengan solat, ada hikmah dia. Puasa ada hikmah juga. Dan Allah Ta'ala dalam penciptaan makhluk juga ada matlamat, iaitulah matlamat yang paling besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku nak jadikan jin dengan manusia ni supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Maka hikmah-hikmah yang tak dapat kita fikir, di luar daripada kotak pemikiran kita, itu kita serah kepada Allah. Dengan kita hanya yakin dan percaya Allah buat satu perkara, mesti ada hikmah. Kita kena letak Allah buat satu perkara, mesti ada hikmah. Dia yang kata, apa Tuhan suruh buat lagu ni? Kenapa Tuhan suruh kita lapar? Kenapa lah? Di sebalik kenapa itu beratus jawapan yang boleh dijawab, dan beberapa hikmah yang boleh kita korek dan kita gali. Jadi hikmah yang paling besar sekali, hikmah Allah SWT syariatkan puasa ini, sebagaimana ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, aku fardukan ke atas kamu puasa ni, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah matlamat yang besar, ataupun dalam bahasa kita disebut objektif yang paling utama sekali, iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka puasa itu sendiri merupakan jalan ataupun lorong ke arah menjadi orang yang bertakwa. Dan as-saim, orang yang berpuasa itu orang yang hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Bila perut kita lapar, hati kita juga akan jadi tenang. Bila perut kita ni dahaga, air mata kita mudah nak mengalir. Nabi kita SAW pernah memberitahu kepada pemuda-pemuda Islam ketika menggalakkan mereka supaya berkahwin. Ya ma'syaras syabab, orang-orang muda, kahwinlah. Kalau tak mampu nak kahwin, Nabi kata, kerana kahwin ini boleh menundukkan pemandangan mata, boleh nak jaga faraj. Wa man lam yastati', siapa dia tak mampu nak kahwin, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia puasa. Artinya puasa ini wija. Puasa ini pengekang kepada nafsu, dia boleh mengurangkan nafsu kita. Itu yang pertama sekali, puasa iaitulah jalan nak pergi ke takwa, kita puasa. Bila kita puasa, kita pun rajin nak pergi masjid, rajin nak ibadat, rajin nak baca Quran, rajin nak pergi tarawih dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini menyempitkan lorong makanan kita dan lorong darah yang menjadi tempat laluan syaitan. Syaitan duk lalu kat tu,
maka bila kita sempitkan lorong dia, suah-suahnya kurang. Timbul lagi dia bulan Ramadan tak ada syaitan, tak apa. Yang pentingnya puasa ni tak kira bila-bila pun menjadi penyempit kepada lorong syaitan. Yang ketiga, puasa juga hikmat puasanya melemahkan syahwat dan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Jadi bila syahwat kita lemah, kita pun tak nak memikir sangat ke arah keduniaan ini, maka ruh kita akan meningkat menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, puasa dia yuzakkiru shaim. Puasa ini memperingatkan kita kepada saudara-saudara kita, orang-orang Islam yang kelaparan. Hari ini saya tak tahulah tuan-tuan perasan ke tidak. Tapi saat khabar baca, TV tengok, berita dengar, sahabat-sahabat kita di negara-negara yang sedang bergolak hari ini. Yang paling dekat dengan kita dia panggil Rohingya, Pobok Burma. Yang jauh sikit saudara-saudara kita di Syria. Umat Islam di Palestin hari ini bergolak pertumpahan darah yang besar juga, iaitulah di Iraq. Apa jadi juga dengan di Mesir. Jadi bila kita teringat kepada saudara-saudara kita dalam keadaan susah, kalau kita nak bermewah pun kita ingat, aku mewah teh, makannya tak habis. Pasal itulah setengah orang ni dulu orang panggil bazar Ramadan, sebab nak bantu kita pergi cari makanan nak balik, tak sempat nak buat kerana nak kerja. Tapi hari ini ada orang hantar mari gambar kartun, dulu bazar, kini bazir Ramadan nama dia. Awalnya bazar, pakat beli. Sudah makan tak habis, bazir Ramadan campur dalam tong sampah. Jadi bazir Ramadan rupanya. Jangan marahlah orang jual bazar tu. Dah, kita bukan salah orang bazar, salah kita ni tamak bila tengok benda-benda nak kau habis. Allah ni sedap, ya Allah sedap pula. Balik pusing, kok orang lain pula sedap pula, akak pula 3 supik mari. Akhir sekali yang terjadinya, natijahnya bazar ke bazir? Bazir Ramadan. Dah campur habis dalam tu sampah. Ya Allah, sahabat-sahabat kita di negara-negara lain masih lagi tidak ada makanan. Ramadan juga menjadi madrasah, sekolah latihan untuk kita tarbiyah nafsu kita. Nak betulkan hati kita, nak tundukkan badan kita, nak jaga anggota kita, tak payah sumpah orang, tak payah duk maki orang, tak payah tu, tak payah ni. Dan puasa juga menjadi rahsia di antara hamba dengan Tuhan dia. Kerana bila kita puasa, kita tidak makan kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau nak makan kerana orang tengok, boleh tahan makan lagi. Hari ni pun kalau pergi raung kawasan-kawasan tertentu, di tepi-tepi bukit, tepi-tepi hutan, ramai nampak duduk tapa situ tengah hari. Pukul 11 pagi. Beli nasi bukuh dah kedai dapet Cina. Ni orang nak ada orang bak beli belum Zuhur nak bekal untuk buka puasa. Ada. Allahu akbar. Laki-laki pula tu kita duk tengok, kata dia ni masya-Allah tabarakallah. Nampak muka orang baik-baik tapi beli nasi pukul 11 pagi. Lagu mana apa mazhab ni pukul 11 pagi makan nasi. Kalau orang perempuan beli kita tak nak marah. Sebab ada mazhab dia sendiri orang perempuan kan. Mazhab dia uzur bulan-bulan dia mari tu selesai masalah. Mungkin kalau nak pergi beli nasi tengah hari, berasa juga nak royak dia. Kata lain kali mu nak beli nasi tengah hari, pakai telekong lah mari. Pakai telekong, pakai kain tudung, belik tekok, beli nasi orang kata, dia ni orang teno kali ramaknya. Allahu akbar. Jadi puasa ni rahsia di antara kita dengan Tuhan yang tahu. Kita yang buat, kita yang tak makan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi puasa juga lambang kesatuan orang Islam. Dalilnya Allahu akbar fajar semua sekali stop makan. Allahu akbar maghrib bismillah semua sekali makan. Itu dipanggil lambang kesatuan. Sebagaimana dalam solat kita ni, kita kiblat ke satu, ke arah Mekah. Puasa satu. Bila berhenti makan waktu subuh, mula makan waktu maghrib, itu dipanggil lambang wahdatul muslimin. Itu nanti. Allahu akbar. Kalau kita nak tengok di antara hikmat puasa lagi pula, Allah Taala nak hapuskan dosa kita. Dalam hadis yang Nabi kita bersabda yang sahih, Nabi kita al-jum'atu ilal jum'ati, di antara satu Jumaat pada Jumaat yang kedua hapus dosa. Wa ramadanun ila ramadan, di antara Ramadan tahun ni Ramadan tahun depan juga menghapuskan dosa. Jadi kita duk celah mana-mana kesalahan yang berlaku di antara Ramadan tahun lepas 1434 dengan Ramadan 1435 ni, bila mari Ramadan yang kedua terhapus itu dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Yang keseterusnya
puasa juga menyihatkan badan. Walaupun hadis tentang yang masyhur sumu tasihu, puasalah kamu sihat, itu bukan hadis, itu tidak sahih. Yang itu kata-kata daripada ahli-ahli bijak pandai, daripada para ulama. Memang para atibak doktor pun mengakui bahawa puasa ni kesihatan. Sebab dia buang benda-benda yang lebih-lebih dalam tubuh kita tu dia buang, maka tubuh kita akan jadi sihat. Kerana itulah kita pun boleh beribadat, insya-Allah. Bila seorang itu berpuasa, dia lapar. Bila lapar, nafsu kita akan jadi tumpul. Nafsu kita akan jadi lemah. Kedudukan kita tidak semangat. Maka ketika itu, kita hanya bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas maya asar pula, kalau kena hari panas, orang-orang yang kerja berat, boroh-boroh yang kerja, pikul batu, pikul tanah daripada pagi sampai tengah hari. Ya Allah, sampai waktu petang dia duduk berehat nak tunggu maghrib tu, betapa seksanya dia. Kita orang senang-senang ni, di antara asar dengan maghrib bukan yang baca Quran, duduk round kereta pergi cari bazar. Nyu-nyu mari. Orang-orang nak laju pun, orang lain nak pergi jauh, nak balik rumah dia. Kita ke duduk relax, kita tengok siapa ni, cari cendol, jalan slow-slow 60-70. Buat nanya kau kawan. Baiklah betul-betul duduk rumah berzikir, berdoa di antara waktu mustajab doa ni, waktu nak berbuka puasa. Ni duduk kacau tengah jalan buat susah ya. Allahu Akbar. Jadi puasa juga menjadi rahsia yang besar, iaitulah seorang itu patuh mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun keinginan kita kepada makan, minum, duduk dengan isteri, tapi bila kita puasa tak ada lagi kita buat. Allahu Akbar. Puasa juga mengajar kepada kita untuk menaik tingkat taraf kita. Tengok dalam satu cerita Talut dengan Jalut. Talut ni orang biasa je, orang hebat. Tapi bila Allah nak uji tentera-tentera Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Talut kata, siapa dia minum, dia tak boleh ikut aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa dia tak makan, orang ni ikut aku. Jadi kita hari ni pun, maka tentera Talut yang sabar menanggung kesusahan tersebut, dia hanya cebok air minum sikit-sikit saja, dibenarkan, maka mereka menang dalam proses. Kita hari ni pun bila kita sabar menghadapi nafsu yang mengekang kita, nafsu yang ganas dalam tubuh kita ini, maka kita lawan dia, kita bertempur dengan dia, kita tunduk pada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah Allah Taala akan beri kesabaran yang kita ada ni, naik darjat kita, keimanan kita kepada Allah lebih kuat daripada biasa. Maka itulah di muslimin dan muslimat, kesimpulan kepada kitanya, kalau tanya kenapa disyaratkan puasa dan apa rahsianya yang kita sebut tadi, 10 perkara ataupun lebih, itu merupakan satu secebis daripada rahsia puasa yang besar. Maka tunaikanlah puasa dengan sebaik-baiknya, dan isikanlah Ramadan ini dengan berqiyam pada malamnya dan bertahajud di akhir malam. Cuma timbul soalan daripada jemaah, dia kata kami dah solat witir dengan imam. Solat witir dengan imam. Ada sebahagian jemaah kita ni dia tak solat witir. Jadi maka bila kita bangun akhir malam nanti, boleh tak boleh kita solat tahajud? Jawabnya tidak jadi masalah. Siapa dia solat witir dengan imam, sudah, maka dia bangun di akhir malam tadi, dia hanya solat tahajud. Witir tak ada lagi lah. Nabi kata la witrani fi lailatin, tidak ada 2 kali witir satu malam. Jadi yang solat ada witir di awal malam, dia bangun akhir malam, teruskan tahajud. Jangan bimbang, tak boleh dah lah nak tahajud, pasal witir dah tadi. Orang kata witir ni penutup solat malam. Dia tidak penutup. Bukan kata bila solat witir kak, close, tutup pintu dah, tak boleh solat lah. Kalau boleh, jadikan witir itu akhir solat malam. Akhir solat malam. Jadi kita menjadi 2 pilihan hari ini. Sama ada kita sudah sekali ingat imam, kita bangun di akhir malam nanti, tak payah witir. Ataupun waktu imam witir 1 rakaat, kita tak niat witir, kita niat salatul qiyam. Niat salat qiyam, salat Ramadan, salat tarawih. Kemudian bila imam bagi salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Jadi belum lagi witir. Itu lebih baik. Cuma 2 persimpangan. Kalau kita semua bangun belaka, orang imam kecil hati pula dia kata, semua orang tak ikut aku. Nah, kalau semua kita duduk belaka, kita tak dapat akhir malam. Jadi buatlah secara yang tidak menjejaskan perpaduan dan tidak nampak perpecahan. Sekali kita buat yang ni, sekali kita buat yang ni. Itu jawapan kepada soalan boleh ke tidak solat tahajud setelah kita witir sekali dengan imam. Jadi jawabnya boleh, cuma jangan witir sekali lagi. Ada dia kata, orang kata batalkan witir yang pertama. Sedap juga ni jawapan dia tak?
Macam mana? Kita bangun malam, kita solat 1 rakaat dulu. Mana hak solat 1 rakaat ni gi kembar dengan rakaat yang imam tadi. Lepas tu solat, witir pula. Ada juga lagi tu. Cuma bagi ana lah, kita milih tak payahlah kita duk batal witir kita yang pertama tadi. Kita terus dengan solat tahajud, kerana solat tahajud itu dibenarkan walaupun setelah melalui solat witir. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita sambung lagi kita punya tazkirah ringkas ni dalam siri yang ketiga besok. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tidak jadi masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.